Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dimuliakan pada semua sedang hadirin, muslimin, mukminin, muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keizinan daripada Allah taala untuk kita sama-sama hadir pada tengah hari ini ke surau ini untuk kita sama-sama melaksanakan solat fardu Jumaat yang wajib bagi kita orang lelaki, perempuan tak wajib, kita yang wajib. Alhamdulillah. Jadi dalam masa kita menunggu waktu zuhur, alangkah baiknya untuk kita sama-sama berpesan-pesan, saling ingat mengingati antara satu sama lain. Kerana kita sebagai manusia, yang namanya pun manusia, perkataan manusia itu diambil daripada perkataan bahasa Arab yang berbunyi nasiya. Nasiya yansa. Nasiya itu maknanya lupa. Maka manusia ini memang sifatnya pelupa. Bukan Melayu saja mudah lupa. Memang sifat manusia semuanya mudah lupa. Jadi kita ini saling ingat, mengingati dan saling pesan, memesan antara satu sama lain. Tuan-tuan sedang hadirin muslimin. Allah berfirman dalam Quranul Karim yang berbunyi, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, mudah-mudahan aku perkenankan doa kamu. Kalau doa kita itu kena dengan keadaannya, cukup syarat-syaratnya, insya-Allah Allah kabulkan. Sama ada kabulnya itu secara segera atau mungkin ditangguh. Tangguh tu mungkin sebentar lagi atau beberapa hari atau beberapa bulan atau beberapa tahun. Atau mungkin di akhirat barulah dimakbulkan doa kita. Satu lagi ialah doa yang tidak dimakbulkan kerana mungkin kurang syarat atau tidak cukup syarat, menyebabkan doa kita tidak dimakbulkan. Ketika mana Ibrahim bin Adham, seorang ahli tasawuf yang hebat dan masyhur di kota Basrah. Ya. Nama ni biasa kita dengar, Ibrahim Adham. Beliau dikerumuni oleh orang ramai. Di antara mereka ada yang bertanya, mengapa doa mereka ini tidak dimakbulkan Allah Ta'ala? Kami dah doa hari-hari, kenapa tak makbul-makbul? Apa salah kami? Apa masalah kami? Sehingga Allah tidak makbulkan doa kami. Maka jawab Ibrahim bin Adham, beliau berkata, bahawa sesungguhnya hati kamu buta disebabkan dengan 10 perkara. Ibrahim Adham menggadaikan 10 perkara yang mana perkara ini jika ada pada kita menyebabkan doa kita terhalang daripada makbul. Yang pertama, kamu mengenal Allah Ta'ala tetapi kamu tidak tunaikan hak Allah Ta'ala.
Kita kena kenal Allah, ma'rifatullah. Awwaluddin ma'rifatullah. Itu memang yang pertama kita tahu. Yakin Allah tu sebagai Tuhan kita. Tetapi apakah hak-hak yang kita perlu laksanakan? Adakah sekadar hanya kepercayaan iman saja? Ya, kami yakin pada Allah Ta'ala. Kami percaya pada Allah Ta'ala sebagai rukun iman. Tetapi apakah pembuktian kita sebagai hamba Allah yang kata beriman? Maka antara tanggungjawab kita ialah wajib melaksanakan solat sebagai pembuktian kita hamba kepada Allah SWT. Bukti hamba, pengabdian dengan melaksanakan solat, ya, kerana iman kita kepada Allah Ta'ala. Itu pembuktian. Maka hak yang kita perlu laksanakan ialah antaranya solat. Selain itu, dalam rukun iman dia ada solat, zakat, puasa, haji. Itu semua hak-hak yang kita patut tunaikan. Jadi bagaimana Allah nak makbulkan kalau kita hanya sekadar beriman, tetapi pelaksanaan ibadah kita tidak cukup. Solatnya ala kadar ataupun solatnya tinggal. Ada yang tak solat, ada yang tak puasa, tak berzakat. Tetapi hari-hari berdoa, bagaimana Allah nak makbulkan? Ya? Sebelum makbulkan doa kita, kita kena tunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan apa yang Allah perintahkan, amaru bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Itu semua kita kena tunaikan. Sebab itu perintah Allah Ta'ala, hak yang kita perlu jalankan sebagai seorang hamba. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu sangka bahawa kamu cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi kamu tinggalkan sunnah Rasul. Mulut hanya bercakap, kami cinta Rasul, kami sayang Rasul. Tapi apa buktinya? Adakah sunnah-sunnah yang Nabi ajar itu kita amalkan? Adakah kita benci dengan sunnah yang Nabi ajarkan? Bahkan kadang-kadang kita malu nak mengamalkan sunnah. Ya? Rasa macam ketinggalan zaman, rasa macam tak up to date. Nak pergi sembahyang, gosok-gosok dengan sugi. Kita sebelah tengok, apalah orang-orang ni. Itu sunnah tu. Ya? Sunnah pahala besar kalau kita bawa sugi contohnya. Tapi kadang-kadang orang tidak mahu mengamalkan sunnah Rasulullah. Banyak sunnah dalam kehidupan kita ni yang kadang-kadang kita tinggalkan. Tapi kita bercakap cinta pada Rasul. Kasih pada Rasul. Tetapi pada masa yang sama kita tinggalkan segala sunnah Rasul. Itu perkara kedua yang memungkinkan Allah tidak makbulkan doa kita. Yang ketiga, kamu membaca Al-Quran tetapi kamu tidak beramal dengan apa yang kamu baca. Duk baca, ya kita tahu, kita faham, kita bukan orang Arab. Kita pun tak faham apa yang kita baca. Tetapi sekurang-kurangnya kita ambil tahu. Baca terjemahan, ikut pengajian, dengar apa syarah tentang syarahan Al-Quran. Ataupun sekurang-kurangnya bagi surah-surah yang pendek, surah-surah yang biasa kita baca, kita ambil maklum tentang maknanya. Contoh surah Al-Fatihah, surah yang kita biasa baca, wajib baca. Sehari 17 kali kita baca. Itu yang wajib dalam solat. Kita luar solat, waktu wirid kita baca lagi. Waktu tahlil kita baca lagi. Jadi alangkah baiknya kalau kita ambil tahu tentang apa makna surah Al-Fatihah. Ya. Nak suruh hafal makna surah Al-Baqarah, tak dan dah memang. Panjang. Tapi Al-Fatihah insya-Allah kita boleh. Benda yang hari-hari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil baca kita bayangkan maknanya. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanirrahim. Yang pemurah, yang pengasih. Maliki yaumiddin. Yang memiliki hari kemudian.
Maknanya kita membayangkan maknanya. Kita baca dan kita bayangkan maknanya. Surah itu surah yang lazim yang kita baca tiap-tiap hari. Kalau surah Al-Baqarah memang saya tahulah. Tapi mungkin awal-awal kita boleh tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitab, inilah kitab, la raiba fihi, tiada keraguan baginya. Kita yakin dengan kitab ini. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mungkin setakat itu kita boleh bagi faham maknanya. Dan seterusnya mungkin wallahu alam. Tapi kita kena ambil tahu. Walau bagaimanapun tuan-tuan, sekurang-kurangnya kalau tuan-tuan baca, alhamdulillah, baca pun dah dapat pahala. Cuma kalau lebih baik baca, lepas tu faham, lepas tu mentadabbur, lepas tu kita amalkan dalam kehidupan, itu yang lebih baik. Kira kalau baca tu baru peringkat yang pertama saja, baca saja. Belum langkah yang kedua, belum langkah yang ketiga dan keempat. Itu pun kadang-kadang baca pun tak betul. Baru peringkat pertama baca saja pun dah tak betul. Tajwidnya tak betul, longgang-langgang. Mana hukum dengung panjang pendek. Belum lagi bacaan-bacaan yang lebih gharib macam ismam, raum, imalah, tashil, naqal. Itu lagilah. Kadang-kadang kita pun tersasul bila kita lemah dalam tajwid. Sedangkan tajwid itu wajib dalam kita membetulkan bacaan Al-Quran. Kita ni tuan-tuan kadang-kadang sibuk dengan taranum. Tak salah tuan-tuan nak bertaranum, memperbaiki bacaan, mengindahkan bacaan. Tetapi yang lebih penting semuanya bertajwid. Sebab tajwid itu wajib. Taranum itu mengindahkan bacaan je. Tak ada taranum pun sah. Tapi kalau tajwid salah, berdosa kita. Ya. Jadi kalau nak bertaranum pun boleh, tapi pada masa yang sama jangan kita tinggalkan tajwidnya. Kadang kita ada kita ni yang sibuk taranum belajar. Ini bacaan apa? Ini bacaan bayati asli, tingkatan nada qaror. Nak belajar qaror kena ada tausyihnya. Nurun nabiyya alal awalimi asfara. Itu tausyihnya. Kerap dalam bacaan. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Contoh, bagus kita belajar, tapi jangan kita tinggal tajwid. Duk sibuk nak indahkan bacaan taranum, tapi tajwid kita tinggal. Itu satu yang rasa saya rugi. Tapi kalau tuan-tuan ada tajwid dan ada taranum, itu cap jempol lah kata Jawanya. Ya, ini macam lah. Saya tak pandai sangat lah. Sikit-sikit tu boleh lah. Ya, itu tajwid. Jadi itu yang ketiga. Mengikut Ibrahim bin Adham. Mengapa doa kita tak dimakbulkan? Kerana kita hanya baca Quran tapi tidak beramal, tidak menghayati, tidak memahami. Bahkan bacaan kita sendiri pun baru peringkat yang pertama pun sudah banyak kesalahan dari segi tajwid. Yang keempat, kamu telah makan nikmat Allah, tetapi kamu tidak tunaikan syukurnya. Bagaimana nak menunjukkan tanda syukur pada Allah Ta'ala? Allah sebutkan, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur, aku akan tambah lagi nikmat. Tetapi kalau kamu kufur, ingkar, ingat sesungguhnya azabku sangat pedih. Dan dalam kita nak menzahirkan kesyukuran, hendaklah kita amaru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Itu yang terbaik.
buat apa yang diperintahkan, tinggalkan apa yang dilarang. Itu tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kelima, kamu berkata bahawa syaitan itu musuh kamu, tetapi kamu tidak menentangnya. Ya. Syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita, walaupun dia tak nyata. Kita tak nampak syaitan. Ya. Tapi dia musuh yang nyata bagi kita. Kita pun dah tahu. Daripada kecil sampailah kita ke tua, kita dah tahu. Syaitan itu musuh kita. Tidak dinafikan. Tapi berapa ramai mereka yang terus menerus mengikut perintah syaitan. Walaupun dia tahu itu perintah syaitan. Walaupun dia tahu itu adalah salah. Tapi terus dia buat. Ya, sebagai manusia kita memang kadang-kadang sukar hendak mengelak perkara dosa. Tetapi itulah adanya iman dan nafsu dalam diri kita ini. Ya, supaya iman itu mengawal nafsu dan kita terus berada dalam keadaan iman. Kalau iman kita kuat, alhamdulillah, kita tundukkan nafsu yang tidak baik. Tetapi jika nafsu melebihi iman kita, pada ketika itu syaitan telah menang, ya, dan kita telah mengikut telunjuk syaitan. Ya. Sentiasa syaitan itu memujuk kita buat perkara yang tidak baik, ataupun syaitan memujuk kita pada perkara yang baik, tetapi dalam merosakkan amalan kita yang baik. Sebab tidak semua manusia boleh diganggu dengan membuat perkara yang jahat. Ya, bagi orang-orang yang biasa membuat kesalahan, mungkin mudah syaitan untuk memujuk membuat perkara kejahatan. Tetapi bagaimana orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, orang yang beribadat, syaitan nak memujuk untuk buat kejahatan susah. Kau balik nanti kau curi selipar kat luar tu. Hang datang selipar Jepun RM2. Kat luar tu ada kasut shawl ada, kasut Puma ada. Mahal tu 200-300. Orang yang baik dia takkan buat. Walaupun dia ada gangguan begitu. Sebab dia fikir apa? Dosa. Tidak baik, bersalah. Jadi orang yang baik ni memang dia tak akan buat benda yang jahat. Tapi syaitan akan memujuk dengan perkara yang baik. Hang ibadat terus, buat baik terus, sedekah banyak-banyak. Tapi pada masa sama, masuk dalam diri kita perasaan ujub, takabur, sum'ah. Itu akan merosakkan amal ibadat kita. Bila kita ibadat, kita rasa kita hebat. Rasa orang lain tidak hebat, kita hebat. Tu dah ada perasaan takabur, sum'ah, ujub, ya, itu semua adalah adik-beradik itu. Ya, perkara yang merosakkan amal ibadah kita. Bila kita rasa hebat dengan diri kita, hebat dengan ibadah kita, lalu kita merendah-rendahkan orang lain. Ya. Okay. Yang keenam, kamu telah berkata bahawa syurga itu benar, tetapi kamu tidak beramal untuk masuk syurga. Ya. Mana perkara-perkara yang baik yang mendapat pahala sudah pasti jalan ke syurga. Ya. Walaupun ibadah yang kita buat ini bukan satu jaminan yang pasti kita ahli syurga, bukan tuan-tuan. Ya. Bila kita ibadat, kita tak boleh kata aku ini confirm ahli syurga sebab aku dah buat ibadat ni. Tidak. Ibadah kita, amal ibadah kita, semua itu hanya wasilah atau jalan menuju ke syurga. Sedangkan keputusan yang muktamad sama ada kita menjadi ahli syurga ataupun tidak, itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ibadah kita yang penting kita nak mendapat redha Allah Taala, lalu Allah memberi rahmatnya kepada kita. InsyaAllah Allah berikan syurga kepada kita. Bukan semata-mata ibadah kita lalu kita confirm menjadi ahli syurga. Tidak begitu tuan-tuan. Ya. Apapun kita buat yang terbaik, ya, untuk kita mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang diredai, lalu menuju jalan ke syurga. Jadi kita kena buat perkara-perkara yang Allah redha.
Banyak perkara yang Allah redha, perkara yang baik yang disuruh. Kalau Masjid Surau ini yang dikatakan taman syurga, ya, yang mudah-mudahan segala program di sini semua ada perkara yang baik, insya-Allah. Tetapi berapa ramai mereka yang menolak taman-taman syurga. Walaupun program yang dibuat ini bukan program yang berbayar. Buat sambutan Maulid Rasul, buat kuliah, buat pengajian. Belum tentu orang datang. Ya, bukan bayar pun. Datang free, dengar. Siap tuan-tuan kadang datang adalah dapat suasana yang sejuk, ceramah, percuma. Kadang dapat makan lagi. Pun kadang tak datang. Jalan menuju ke syurga itu tuan-tuan tak kejar. Tetapi perkara yang seterusnya, yang ketujuh, kamu berkata neraka itu benar, tetapi kamu tidak lari daripadanya. Maknanya dalam perkara yang menuju ke neraka, kamu berkejar. Walaupun berbayar. Tuan, tak ada masalah nak. Kalau tengok konsert tuan-tuan bayar RM1,000. Ini lagi sibuk dengan apa? Coldplay. Apa ni yang artis British yang datang buat konsert beratus ribu penonton. Bayar RM1,000, tak ada masalah. Ya? Sedangkan itu bukanlah jalan-jalan nak menuju ke syurga. Jadi betul lah seperti mana Ibrahim Adham kata, bila mana kita tahu syurga tu betul, tapi kita tak mahu menuju jalan ke syurga. Kita tahu neraka itu benar, tapi kita sibuk nak cari jalan ke neraka. Sedangkan jalan ke neraka itu berbayar, jalan ke syurga itu percuma. Kita tetap memilih yang berbayar. Itulah sifat manusia. 2 minit lagi. Yang ke-8, kamu telah berkata bahawa mati itu benar, tapi kamu tidak bersedia menghadapinya. Ya, mati itu benar. Tidak ada siapa pun yang tidak akan mati. Perkara yang paling dekat dengan kita adalah mati. Hadirnya tanpa diduga, datangnya tidak diundang. Malaikat sampai waktunya dipanggil mencabut nyawa kita. Ya. Baik. Wallahu a'lam, saya cukup tu. Masa tinggal 2 minit lagi, ya. Kalau mungkin pengurusi ada nak bagi apa pengumuman dan sebagainya, ya saya cukup untuk tengah hari ini, ya. Walaupun ada 10 perkara tak sempat nak habiskan, begitu boleh sambung pada pertemuan yang akan datang. Apapun, mudah-mudahan perkongsian kita pada tengah hari ini memberi kita satu informasi bahawa ini mengikut pendapat Ibrahim Adham, seorang ahli tasawuf yang masyhur di kota Basrah. Dia memberikan 10 perkara yang menyebabkan doa kita tidak dimakbulkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Yang baik pada Allah Subhanahu wa taala, yang Maha Esa sendiri. Jadi saya tutup dengan kalimah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله القائل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, pada hari yang penuh keberkatan ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan segala bentuk kemungkaran dan maksiat. Bersempena dengan sambutan Hari Guru yang diraihkan pada 16 Mei setiap tahun, mimbar masjid turut mengambil kesempatan membicarakan khutbah yang bertajuk Guru Berkualiti Melahirkan Generasi Rabbani. Hadirin yang dimuliakan, menurut tafsir pimpinan Ar-Rahman, Rabbani bermaksud
menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan amal yang sempurna. Justru generasi Rabbani ialah masyarakat dan murid-murid yang dididik pada hari ini dengan ilmu fardu ain yang berasaskan akidah, syariah dan akhlak yang dapat menyelamatkan daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hasil dari didikan seseorang guru yang mengamalkan ilmu yang disampaikan. Dalam hal ini, Allah SWT telah menggambarkan masyarakat Rabbani melalui firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat yang ke-79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwah thumma yaqula lin-nasi kunu 'ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Tidak sepatutnya bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab, hikmah atau kebijaksanaan dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku selain daripada Allah. Akan tetapi hendaklah dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang Rabbani, yakni yang hanya menyembah Allah dengan ilmu dan amal yang sempurna. Kerana kamu selalu mengajarkan isi kitab Allah dan disebabkan kamu sentiasa mempelajarinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, guru Rabbani boleh diterjemahkan sebagai satu usaha membangkitkan roh dan jiwa guru ke arah memartabatkan profesi keguruan berasaskan falsafah pendidikan guru. Ia juga memfokuskan kesediaan para guru mendukung aspirasi falsafah pendidikan guru dengan memberikan penekanan kepada jati diri dan kenegaraan, roh dan jiwa guru serta pengetahuan dan kemahiran. Justru Allah SWT telah menjanjikan satu kedudukan atau martabat yang tinggi kepada para guru yang telah dikurniakan ilmu pengetahuan sebagaimana yang dinyatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 pada permulaan khutbah yang bermaksud, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dalam kalangan kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa darjat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Guru merupakan pekerjaan yang mulia. Peranan guru yang mengolah tingkah laku manusia yang dianggap sebaik-baik kejadian haruslah mematuhi etika profesi keguruan yang telah digariskan. Menurut Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, sifat idealistik terhadap profesi keguruan termasuklah beriman, berilmu, beramal dan mendidik. Seorang guru merupakan insan profesional yang bertanggungjawab mendidik dan mengajar anak-anak didik dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, sama ada secara formal maupun secara tidak formal. Maka dengan peranan yang sangat mulia ini, anak bangsa hari ini atau generasi yang akan datang boleh dibentuk menjadi sebuah masyarakat madani yang menepati acuan Islam. Dalam hal ini, Luqmanul Hakim pernah berpesan kepada anaknya, wahai anakku, duduklah bersama para ulama dan dampingilah mereka, kerana Allah SWT akan menghidupkan setiap hati dengan cahaya kebijaksanaan sebagaimana Allah menghidupkan muka bumi dengan hujan yang lebat turun dari langit. Justru dengan sifat insani para guru, maka anak-anak sepatutnya mendampingi mereka agar dapat dibentuk dengan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan dan menjadi manusia yang bersifat hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta an-namlata fi hujriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah SWT
para malaikatnya dan seluruh penghuni langit dan bumi, termasuklah semut di dalam sarangnya dan ikan di laut, sentiasa mendoakan ke atas para guru yang mengajar manusia kepada kebaikan. Riwayat Imam At-Tirmizi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, Islam telah menggariskan secara jelas kaedah yang boleh menyelamatkan umat Islam, umat manusia. Dengan merujuk surah Luqman ayat 13 hingga 19, kita akan memperoleh garis panduan yang jelas untuk membina generasi baharu yang bersifat Rabbani. Antaranya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Luqman ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya perbuatan mempersekutukan Allah adalah satu kezaliman yang amat besar. Inilah asas kepada pembentukan watak perilaku manusia yang sejati. Tidak ada kemusnahan yang paling besar melainkan dengan melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru generasi yang diharapkan ialah generasi yang selamat akidahnya, mendirikan solat serta meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Jumaat yang dimuliakan, warga guru yang beriman, beramal dan juga sebagai penyelamat ummah hendaklah bersifat dengan sifat-sifat berikut. Pertama, bersifat zuhud yang bermaksud tidak memikirkan soal penghormatan dan balasan atau habuan kebendaan, tetapi sebaliknya ikhlas mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tazkiyatun nafs, yaitu mempunyai jiwa yang bersih dan murni, bersih daripada segala bentuk penyelewengan akidah, syariat dan akhlak serta adat. Mempunyai kepribadian tinggi, tidak angkuh, riya, ujub dan segala bentuk sifat mazmumah yang tercela. Ketiga, mempunyai kehebatan dan kehormatan. Ini bermaksud mempunyai sifat rendah diri, mampu bergaul dan menangani murid serta mempunyai sifat keibubapaan yang penyayang. Dan yang keempat, kompeten, iaitu mempunyai kecekapan. Guru yang kompeten adalah tunjang utama kepada pencapaian akademik murid. Jadikan ilmu fardu ain, iaitu akidah, syariah dan akhlak serta teras dan keutamaan kerana ia dapat menyelamatkan dirinya dan anak didiknya daripada bahang api neraka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada kali ini, sama-samalah kita mengambil pengajaran dan ibrah seperti berikut. Pertama, umat Islam hendaklah yakin bahawa ilmu yang bermanfaat akan menyelamatkan ummah daripada azab api neraka. Kedua, umat Islam yang menjadi guru hendaklah benar-benar ikhlas dalam mendidik keluarga, anak murid dan masyarakat. Ketiga, umat Islam hendaklah yakin bahawa kebajikan dalam mengajar ilmu pengetahuan menjanjikan pahala yang tidak akan terputus walau dengan kematian, bahkan selepas mati sekalipun. Selagi ilmu tersebut dimanfaatkan oleh pemiliknya, pahala akan terus mengalir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Dan tidaklah kami mengutus rasul-rasul sebelummu, wahai Muhammad, melainkan dari kalangan orang-orang lelaki yang kami wahyukan kepada mereka. Oleh itu bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahui. Surah An-Nahl ayat 43.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ بقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرفودين إدريس الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز الشيخ الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تنكو أمير الشيخ ابن السلطان شرفودين إدريس الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطي عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui Perbadan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariah. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif
إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. Istau sufufakum. Lurus, rapatkan saf, penuhkan saf-saf di hadapan dulu. Pastikan di luar sana masuk ke dalam jika ada ruang. Masih lagi berlaku pergerakan. Sila penuhkan yang di belakang, masih ada ruang-ruang lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة تملي الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة الفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي فرض الجمعة وركعتين أداء إماما لله تعالى. الله أكبر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الجاهد وجهي للذي بدر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا مشرك. إن صلاتي ونسكي ومحياي لا شريك له بذلك أمرت وأعوذ الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وآمن بالشاهد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحية المباركة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد اللهم صل على محمد كما صلينا على إبراهيم كما باركت على إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم